Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel DDAD. Dan untuk video kali ni aku nak borak santai je dengan korang. Tapi aku lebih nak fokuskan kepada kesilapan yang pernah aku buat sepanjang tempoh aku membuat projek rumah DIY guna besi ni. So dengan video ni aku harap pada beginner-beginner yang baru nak explore material cement board ni, korang tak akan mengulangi kesilapan yang pernah aku buat lah. Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi channel DDAD. Sejujurnya aku segan juga sebenarnya nak buat sharing. Aku takut orang salah faham macam aku ni master dalam bidang cement board ni kan. Sebenarnya aku sendiri pun hanya cuba-cuba dan aku sendiri pun banyak benda yang aku tak tahu. Dan aku main redah je. So sepanjang proses tu banyaklah juga benda-benda yang aku buat silap. Sometimes ada juga viewer-viewer daripada YouTube yang bagi komen, buat teguran. Tapi dalam masa yang sama, aku dapat juga terima 2-3 feedback daripada sahabat-sahabat yang tonton channel aku yang beritahu, terima kasih bang, saya banyak belajar daripada channel abang. Saya tonton video abang daripada siri 1 sampai sekarang. Dan dengan benda-benda tu, akhirnya saya berjaya buat rumah kebun lah, apalah kan. So benda-benda macam tu kadang-kadang terharu juga lah. Especially bila dia tunjuk gambar rumah yang dia buat kan. Jauh lagi cantik daripada apa yang aku buat. Dan kadang-kadang diorang ni bukannya beginner pun. Diorang memang tukang. Siap ada kilang perabot bagai kan. Tiba-tiba bila dia terima kasih kat kita yang tak tahu apa-apa ni, rasa terharu juga. Okey. Mana nak start ni? Okey lah, antara benda yang kalau dia bagi peluang benda yang aku boleh reverse balik masa aku buat rumah ni. Satu, kalau korang tengok dalam siri yang awal-awal tu, aku ada tunjukkan scaffolding yang aku sewa. Aku ada sewa 3 set scaffolding sekali dengan platform dan tangga dia. Dan actually scaffolding tu memang sangat berguna lah untuk aku buat rumah ni dulu. Especially untuk kerangka bumbung, lepas tu bahagian fascia board, yang tu memang nak tak nak aku terpaksa gunakan scaffolding. Sebabnya ketinggian tu melebihi 20 kaki dan kita tak ada akses untuk nak pijak ataupun berdiri. Memang scaffolding tu penting lah. Cuma kesilapan aku, walaupun sewaan tu tak adalah mahal mana. Macam contohnya scaffolding tu baru RM10 satu set. Lepas tu dia punya tangga dengan platform tu RM15 satu set sebulan. Mana dalam sebenarnya untuk satu set tu dalam katakanlah dalam RM35 macam tu. Cuma aku terpaksa bayar dekat RM600 untuk kos lori hantar daripada Kuantan ke tempat aku ni. RM600 dalam invoice tu include penghantaran dengan pengambilan masa projek tamat lah. Tujuan aku sewa, mulanya aku assume benda ni, proses aku menggunakan scaffolding tu maksimum dalam 2 bulan je lah. Aku punya pandangan ada mula-mula tu lah. End up aku gunakan benda tu, dia punya duration tu dekat setahun tempoh sewa tu. Dan kos tu tadi, daripada asalnya aku rasa berjimat sewa, sebenarnya jauh lebih jimat kalau aku beli yang second hand. Kalau dekat Kuantan, untuk second hand set, scaffolding, satu set yang ketinggian 5 kaki tu baru dalam 120. Itu tak termasuk platform lah. Platform ada yang 80, ada yang RM85. Tangga kita tak payah beli pula apa. So bermakna dalam 200.5 pun kita dah boleh dapat satu set yang second hand punya. So macam kalau 3 set tu baru dalam 700.5. Kita boleh ambil sendiri. Kalau ada highlight boleh ambil sendiri. Kalau suruh dia hantar, rugi sikit lah. Sebab penghantaran ni lori. Kalau macam tempat aku ni, kalau penghantaran daripada Kuantan tu, mostly dalam 170 ke 200 lah ada orang akan ambil. Apa yang menyebabkan staging tu, daripada aspek nak pakai 2 bulan je, drag sampai jadi setahun tu, sebab aku terlepas pandang, penggunaan staging tu bukannya sekadar untuk bahagian struktur bumbung je. Sebab bila dah naik dinding, kita still lagi memerlukan staging untuk dinding luar.
Lepas tu bila nak plaster pula sambungan cement board tu, kita still memerlukan lagi staging. Lepas dah plaster tu nanti nak masuk proses nak mengecat, nak masuk proses, dia macam-macam, banyak-banyak step. So macam bila gerak kerja kita tu lambat, jadi staging tu terpaksa hold lah, terpaksa kena ada je. Dan daripada case staging ni, masuklah kesilapan kedua yang aku buat, iaitu pengurusan kerja. Pengurusan kerja ni tadi membabitkanlah juga kos pengurusan upah helper yang kita hire. Bagi contoh, walaupun rumah ni memang aku buat sendiri, tapi ada kerja-kerja yang aku tak boleh buat seorang. Aku perlu helper. Jadi aku bayar gaji hari untuk 2 orang helper aku. Macam helper aku sebelum ni adalah adik ipar aku sendiri dengan adik dia. So aku bayar 2 orang ni gaji hari lah. Silapnya aku sebab aku tak rancang betul-betul proses kerja tu tadi, supaya aku boleh asingkan yang mana part yang aku boleh buat seorang dan yang mana aku perlukan helper. Sepatutnya macam kerja-kerja macam kita nak pasang skru, nak plaster, benda-benda macam ni kita boleh buat seorang. Actually kita boleh allocate masa tu, waktu yang helper kita tak ada. Untuk kerja-kerja yang betul-betul memerlukan helper je, kita akan allocate untuk buat waktu dia orang ada. Katakan untuk masa naik dinding luar contohnya, cement board tu berat, kita nak angkat tu susah ke apa ke. Kalau buat seorang, okey kita pakai helper, tapi kita tak payah nak skrukan dinding tu perfect semua sekali. Kita just skrukan untuk pegang je. Dalam 3-4 skru macam tu, as long as dinding tu tak tercabut balik, dan okey. Kita buat semua bagi komplit. Jadi bila dah naik macam tu, dan bila untuk nak pasang skru nanti, kita buat seorang-seorang. Jadi katakan untuk proses tu tadi 2 hari je. 2 hari je untuk seluruh dinding. Jadi kita bayar kos upah tu tadi untuk 2 hari tu je. Sebab kalau macam kita nak terus buat perfect, nak pasang skru terus, lepas tu nak sandpaper, lepas tu nak plaster semua, benda tu mungkin untuk the whole dinding tu akan ambil masa sampai 2 minggu. Jadi kita kena bayar upah diorang tu tadi untuk 2 minggu. Sedangkan kerja-kerja tu kita dah boleh buat sendiri. Kita boleh buat seorang-seorang. Kalau kita buat seorang-seorang, tak kisahlah lama ke, cepat ke, itu atas kita lah kan. Cuma penyimatan atas upah tu banyak lah. Kadang-kadang ada juga masa-masa yang kita blank, tak tahu nak sambung macam mana kerja ni kan, nak buat part mana. Dia jadi macam bengong lah, tiga-tiga tak tahu nak buat apa. Macam adik ipar aku tu, dia orang ada job, dia orang ada kedai bengkel besi. So bila dia buat projek dengan aku kat sini, dia terpaksa tinggalkan projek dia. Jadi aku nak tak nak, aku kena bayar lah komitmen dia tu. Selama mana dia berada dekat sini, tolong aku buat kerja, aku kena bayar lah. Mana tak adil lah juga untuk aku ajak dia datang sini, tolong aku, tapi bila tak ada kerja, tak tahu nak buat apa semua, aku tak bayar dia. Aku just bayar dia hanya untuk buat kerja je kan. Sedangkan dia punya kerja-kerja hakiki dia dah tak boleh nak buat kan. Jadi tu lah, benda-benda macam tu, sometimes tempoh masa yang diorang ada kat sini tu tadi tak setimpal dengan kerja yang jalan. Sebab ada masa-masa yang idea pun stuck, blank, nak solvekan problem tu pun fikir ambil masa 2-3 hari kan. Macam kalau korang tengok video-video sebelum ni, macam mana aku nak solvekan bumbung lama tu, air dia tu tujah ke dinding structure baru ni, macam mana sambungan tepi tu, macam mana nak buat rumah asal tak bocor, lepas tu macam mana nak tutup bumbung lama, macam mana nak buat gutter celah tu. Benda-benda macam tu sebenarnya, kadang-kadang tu step tu ambil masa untuk 2-3 hari untuk kita orang nak fikir je. Nak solvekan problem tu. Okey, benda yang ketiga, kesilapan masa kita nak estimate barang yang kita nak beli. Especially barang yang melibatkan kos penghantaran. Besar-besar lah. Macam besi, macam cement board, bumbung dan sebagainya. Kalau yang tak melibatkan kos penghantaran ni, tak ada masalah sangat lah. Kita boleh beli runcit-runcit je, beli sikit-sikit, tak apa. Tapi kalau benda yang memang kos penghantaran tu, lori dah beritahu, okey, kos penghantaran 300 atau kita orang sekali hantar 100. Benda-benda macam ni, seboleh-bolehnya estimate betul-betul berapa barang yang kau nak tu, order
sekaligus je kalau boleh. Cuma benda ni ialah dia bermain dengan pengalaman dengan kemahiran tukang tu lah juga kan. Sometimes kita order yang first tu memang kita dah estimate macam memang ni je lah kuantiti yang kita nak guna. End up sampai 4 kali order. Padahal yang mula-mula order tu rasa macam betul lah ni, cukup lah kira ni kan. Aku selalu lah macam tu. Baik sebesar-besar benda sampai sekecil-kecil benda. Cuma untuk yang cement board itu memang aku estimate betul-betul. Sebab aku tahu cement board tu tak ada supplier kat sini masa tu. Aku terpaksa pakai supplier yang daripada Melaka, yang ada branch dekat Temeloh, hantar ke sini ni. Jadi kalau tiba-tiba ada short sekeping ke 2 keping ke aku nak repeat order, aku rasa mungkin diorang pun tak layan lah. Diorang pun tak nak hantar. Lepas tu yang aku perasan juga, rentetan daripada bila order sikit-sikit ni, aku perasan contoh C channel. Aku order daripada supplier yang sama. Tapi setiap batch yang aku order, dia punya spek C channel yang sampai kat aku berbeza-beza. Kadang-kadang obvious sangat kita tengok. Dia punya colour pun beza. Contohnya yang sebelum ni, dia punya biru tu macam nak ke turquoise sikit. Yang batch kedua kita order, sampai yang colour biru gelap. Kan? Berbeza-beza. Kalau setakat beza warna tak apa. Kadang-kadang dia punya spek ukuran dia pun ada lari juga. Tapi lari tak banyak lah. Dalam 2mm je tu kan. Cuma kalau macam kita nak clamp, nak lapik dua tu, dia kadang-kadang dia macam tak ngam sangat, tak match sangat. Dia terenggang sikit lah. Dia ada yang kecil sikit. So aku perasan, rupanya memang walaupun kita order daripada supplier yang sama, tapi supplier tu sendiri, dia ambil daripada kilang yang berbeza. Sometimes batch kali ni dia ambil daripada kilang ni, bila tak cukup supplier tu dia ambil kilang lain kan. Dan setiap kilang ni dia punya C channel tu dia punya spek dengan pattern tu memang tak semua sama lah. Ada yang ada alur kat tepi tu, bila ada alur tu dia punya strengthen dia jadi kuat lagi lah. Ada yang jenis licin je. So kadang-kadang ada yang kita rasa macam yang ni lembut sikit, kadang-kadang yang ni kita rasa solid sikit kan. So macam yang tu pun satu, kalau macam korang tahu estimate nak berapa, kau order sekaligus je. Bila order sekaligus kita akan dapat batch C channel tu daripada satu brand yang sama. Okay, seterusnya tu benda yang kelima. Ini kesilapan yang antara aku rasa yang paling penting juga, yang aku harap korang dapat elakkan daripada terjadi. Sebab rumah yang aku dirikan ni, kita orang gunakan structure tiang daripada besi hollow. So masa proses tegakkan tiang apa semua tu, kita orang tak tutup dia punya lubang tiang belah atas tu. Tu antara kesilapan yang kita orang terlepas pandang jugalah pada awal-awal tu. Sebab kalau macam korang naik tiang tu dengan naik structure bumbung satu hari yang sama, ataupun makan masa 2-3 hari je, tak melibatkan hujan, tak melibatkan apa, mungkin tak jadi isu lah. Tapi kalau macam kita hari tu nak naik tiang pun, nak complete 16 tiang tu pun dah makan masa dekat 2 minggu. Lepas tu naik buat dulu tulang lantai, baru buat dulu beam atas. Sementara nak naikkan ke kuda bumbung tu pun dah dekat 2 bulan. So dalam masa 2 bulan tu, tiang tu memang air hujan, air embun, air apa, dia akan masuk ikut lubang atas. Kita orang sedar tu dah dalam 2-3 hari selepas tiang dah naik, kita orang perasan. Kita orang baru terfikir lah, kata, ini silap ni. Kata air hujan boleh masuk daripada dalam ni, nanti dia bertakung dalam besi ni kan. Bila dia bertakung tu, memang akan boleh jadi karat lah pada besi tu daripada belah dalam. So apa yang kita orang buat, plywood 9mm tu kita potong besar sikit. Dia punya tiang tu katakan 5x5. So kita orang potong plywood tu 8x8 inci. Lepas tu bawah dia tu kita orang buat macam terompah tau. Buat tapak dia terompah tu untuk boleh fit masuk dalam lubang 5x5 tu. So kita orang slot daripada atas, tutup macam tu. Mana plywood tu akan tutup lah, jadi topi lah kat atas tu. Tapi kita orang buat tu dah lambat lah. Dah lepas 2-3 hari baru kita orang perasan benda tu, baru kita orang tutup kan. Itu pun macam plywood tu, kalau macam hujan yang terlalu lebat, lepas tu lama pula hujan tu, benda tu still boleh meresap air dan akan menitik juga kat dalam tu lah. So untuk nak buang balik air yang dah bertakung dalam besi tu, kita orang kena tebuk pakai skru self drill. Kena tebuk balik tiang yang belah pangkal bawah sekali tu, kita tebuk dengan self drill skru tu. Tebuk
2 lubang, bagi air yang ada kat dalam tu keluar. Lepas tu bila kekuda atap dah masuk, dah bumbung dah siap, kita orang buat sekali lagi untuk nak make sure betul-betul dalam tiang tu memang tak ada air. Bukan saja kita orang tebuk dekat bawah tu untuk keluarkan air yang ada kat dalam tu. Aku masukkan juga bancuhan pasir dengan simen kering. Lepas tu kita tuang dalam besi tiang tu. So bila bancuhan simen kering ni tadi kita masuk kat dalam tu, dia akan automatik akan serap lembapan dan air yang ada kat dalam tu, dan kemudian dia jadi macam bancuhan konkrit lah kat dalam tiang tu untuk kuatkan balik tiang tu dekat belah pangkal dia kan. Sebab air ni bila dia masuk dalam besi tu, sometimes bukan semestinya daripada lubang tiang yang terbuka kat bahagian atas tu. Kadang-kadang dia boleh mengalir daripada selah besi tu, dia masuk dekat bahagian yang kita welding tu. Sometimes ada yang welding yang kita tak perfect tutup semua, ada yang lubang-lubang sikit kan. Air hujan boleh mengalir masa dalam keadaan struktur tu belum ada cover lagi lah, dinding belum pasang apa semua lagi kan. Struktur tiang tu akan kena hujan, air mengalir dan sebagainya, so dia akan masuk dalam lubang-lubang ikut celah-celah tempat kita welding tu. Sebab sometimes kita punya welding tu tak adalah perfect tutup semua kan, ada juga lubang-lubang jarum yang tak kena kadang tu. Tapi macam kalau kita dah naik dinding, tak adalah dah masalah tu, sebab air hujan dah tak direct kena pada struktur besi. Ini cerita masa sebelum dinding naik, masa dalam keadaan struktur tu bogel lagi. Masa tu memang air boleh masuk dalam holo besi. Benda tu pun korang kena aware. Kalau korang buat pakai besi holo, korang kena aware pasal air masuk dalam tiang besi. Okey, ke 6. Untuk dalam bab wiring untuk switch case apa semua kan, untuk switch box apa semua, ni kesilapan aku sebab aku tak gunakan switch casing yang memang khas untuk partition board. Silap sebab aku tak betul-betul survey lah. Aku tak tanya orang kan, aku duk fikir logik. Aku ingatkan pakai casing yang sama lah kan. So bila aku gunakan casing yang sama tu, aku terpaksa tebuk, aku terpaksa masuk. Benda tu jadi macam dia jadi tak ngam tau. Walaupun kita boleh tutup, benda tu kita boleh plaster, tapi kalau ada masalah, kita nak buka, nak repair balik, dia punya filler yang kita skim coat kat atas tu habislah, hancur, terbuka. By right kita gunakan yang partition wall punya switch casing. Dia dah memang ada khas lah. Dia punya casing tu dia ada bibir kat tepi tu. So bila kita tebuk lubang tu, kita slotkan casing tu. Lepas tu dia ada clamp dekat belah belakang tu. So permukaan luar dia punya switch dengan dia punya tempat plug apa semua tu akan duduk belah atas dinding lah. So kalau kita nak filler ke, kita nak apakah, dia tak ganggu benda tu. Sepatutnya aku pakai yang tu. Tapi nak buat macam mana kan? Benda dah beli, benda dah pasang. Aku dah pasang, video dah upload, baru ada viewer komen. Daripada situ baru aku tahu, rupanya ada switch box khas untuk partition wall yang aku boleh guna dalam case cement board ni, dinding ni kan. Silap jugalah, benda tu aku tahu dah lambat kan. So untuk orang kalau nak buat conceal wiring, nak buat wiring jenis dalam dinding ni, nak timbulkan dia punya switch box apa semua tu ikut luar dinding, korang kena cari yang casing khas untuk partition wall ni. Satu lagi, yang ketujuh, frame pintu. Walaupun aku ada tunjukkan cara pasang frame pintu, untuk rumah ni aku gunakan frame pintu aluminium, frame pintu yang sama yang orang pasang untuk rumah bata. Yang ni pun silap aku sebab aku tak survey dulu. Rupanya untuk dinding cement board, actually dia punya ketebalan dia tu, kalau aku gunakan frame pintu yang partition wall tu lebih sesuai. Frame pintu aluminium yang untuk partition wall tu, dia punya ketebalan tu dia tak jauh beza sangat. Macam frame pintu bata ni, frame pintu aluminium untuk rumah batu ni, dia punya lebar tu dia ada dua saiz. Dia ada 6 inci dengan ada 5 inci. Even kita pakai yang 5 inci pun, dia akan ada lebihan ruang daripada dinding tu. Sebab kita punya dinding, kalau rumah cement board ni, katakanlah lebar si channel tu baru dalam 3 inci. Lepas tu cement board kita untuk dinding luar tu 9 mm.
ataupun kita pakai 6mm depan belakang untuk bahagian dalam. So baru dalam 3 inci setengah, maksimum 4 inci. Maksimum 4 inci ketebalan dia. Bila maksimum 4 inci, kita pakai frame pintu yang 5 inci, dia akan ada gap setengah inci luar dalam. Kadang-kadang kalau kita masukkan dalam rapat, luar akan ada lebihan 1 inci. Dia akan berlubang. Benda tu kita boleh counter. Kita boleh tutup dengan kayu lidah ceiling tu, kita potong, kita boleh slate, kita boleh glue, kita boleh plaster. Tapi benda tu jadi leceh lah. Jadi 2-3 kali kerja lah. Kalau tak cantik pula kita nampak frame pintu tu berlubang macam tu kan. Itu pun kalau macam korang buat dinding cement board, frame pintu tu sama ada korang pakai frame pintu yang memang tu partition wall yang macam dinding office tu, ataupun korang custom je terus, buat petak je terus pakai C-channel tu, nanti pintu kita direct tu je pada frame tu. Lepas tu dia punya stopper dalam tu nanti kita pakailah kayu lidah yang buat ceiling tu, tampal yang 1/2x2. Dan bercerita pasal frame pintu ni juga, satu ilmu baru yang aku dapat masa buat tu, rupanya frame pintu ni dia ada left and right tau. Kalau tukang aku rasa benda ni memang dah, diorang pun dah well known dah kan. Cuma kalau jenis yang spesies-spesies macam aku ni lah, yang tak pernah bertukar rumah kan, baru first time beli frame pintu, so benda tu korang kena tahu lah. Kalau frame pintu yang ready made ni, dia ada kiri dengan kanan. Maksud kiri kanan tu, sebab frame pintu yang dah siap ni, dia dah ada lubang kunci tu siap-siap. Bila dia dah ada lubang kunci dah siap-siap, encel pun dia dah pasang siap-siap pada frame tu. Kadang-kadang design dinding rumah kita tu, bilik tu kita nak pintu dia katakan buka macam tu, buka ke dalam, sebab belah sini dia ada dinding. Jadi pintu tu buka rapat ke dinding. Jadi kalau tiba-tiba dinding belah sini, pintu tu rapat ke belah dinding, tapi frame pintu tu buka macam ni, memang huduh lah jadi bilik tu. Sebab bila kita buka pintu tu, kita akan nampak dinding belah tepi ni. Sepatutnya bila kita buka tu, kita nampak lah bilik tu. Kena take note, rupanya pintu ni dah ada belah kiri belah kanan. Sebab aku beli frame pintu tu aku beli 8 biji. Nasib aku masa beli tu, orang hardware tu dia memang saja bagi 4 belah kiri, 4 belah kanan. Jadi bila aku dapat 4 belah kiri, 4 belah kanan tu, aku boleh sesuaikan pintu ni duduk kat bilik mana, pintu ni duduk kat bilik mana. Kalau aku beli pintu tu satu pattern je, itu memang akan jadi masalah lah. Sebab kedudukan bilik dan frame pintu tu tadi, ada yang memerlukan pintu tu buka belah sini, ada yang memerlukan pintu tu buka belah luar kan. Dan satu lagi, frame pintu untuk bilik air. Pintu bilik air sebenarnya dia ada juga frame pintu yang sama, tapi dia punya saiz ukuran pintu tu dia kecil sikit. Cuma masalahnya, dia ketinggian dia datang sama dengan frame pintu bilik dengan frame pintu rumah. Ketinggian dia 7 kaki. Tapi pintu plastik, pintu bilik air yang ready made punya, ketinggian pintu tu cuma 6 kaki. Kau bayangkan frame pintu 7 kaki, tapi pintu yang ready made semua 6 kaki. Bila aku dah siap pasang, aku beli pintu, bila pasang-pasang, berlubang sekaki belah atas. Sebab pintu tu pendek. Pintu tu 6 kaki. Dan bila aku tanya orang hardware kata, pintu memang 6 kaki untuk bilik air, dia kata kan. Bila aku tanya kenapa frame pintu 7 kaki, dia memang standard 7 kaki. Tapi kalau tukang tu pandai, dia dah tanam siap-siap 1 kaki dalam tanah, dia kata macam tu. Yang aku ni fikir, manalah aku nak tahu benda tu kan. Aku cuma ada option lain lah. Sama ada kau rela untuk pintu tu berlubang belah atas, ataupun satu cara lagi, kita boleh tempah custom. Pintu plastik tu kita boleh ukur balik, kita boleh tempah custom ikut ukuran yang kita nak. Mana kalau kita nak berapa inci kali berapa inci, dia akan buatkan pintu tu. Perkara ke-9. Yang ke-9 ni, kesilapan aku, yang mana di kerana kesilapan tu, sekarang ni aku masih buat benda yang sama balik. Iaitu plaster jointing dinding luar. Macam mana? Sebab masa mula-mula dulu, satu masalah sebab staging tu aku sewa. Aku fikir kalau nak buat lambat-lambat, nak buat detail-detail sangat, sampai berapa lama scaffolding ni nak sewa kan. So bila nakkan cepat siap, aku jadi plaster jointing tu dah jadi macam kita buat tu tak proper. Kita just silikon tengah, lepas tu letak fiber tape tu, lepas tu kita tepek dengan sika wall tu asal boleh je. Sedangkan plaster untuk jointing dinding ni sebenarnya dia bukan boleh
dengan selapis yang macam tu. At least 2 layer ataupun 3 layer. Bermakna kita dah masuk mesh tape, kita plaster. Lepas tu biarkan dia betul-betul kering. Sand balik, sapu lagi. Kalau perlukan mesh tape, masuk second layer punya mesh tape, bagi dia tebal sikit. Lepas tu kita skim coat balik dengan sekawal. Lepas tu tunggu dia betul-betul kering dulu. Sebab masa cuaca yang panas ekstrim, kita akan nampak dia akan ada garisan crack kat tengah-tengah dulu. Kalau macam kita terus lapis tu, kita terus biar, memang benda tu akan crack. Benda tu akan mekah. Bila time musim hujan lebat apa semua, air boleh tiris juga. Jadinya macam bila dah panas betul-betul, dah kering betul-betul, kita kena sand balik, masuk layer yang kedua, masuk layer yang ketiga. Dan barulah jointing tu, dan barulah plaster jointing tu betul-betul solid. Lepas pada tu dia akan okey lah. Tapi nak cantik memang kena 2-3 layer macam tu. Kita tak boleh harapkan mesh tape dengan yang first kita tepek-tepek macam tu, kita rasa macam dah okey dah. Tak. Sebenarnya bila panas, sebab kita punya cuaca kat Malaysia ni, kalau panas ekstrim sangat. Kalau time musim hujan tu, musim terkujur, dia hujan yang ekstrim pula. Jadinya macam plaster jointing tu kena buat betul-betul. Benda tu efek dekat aku selepas tahun, lepas 2 tahun, sebab yang aku plaster tu tak proper betul-betul, menyebabkan aku kena menghadap dengan air tiris. Sebab jointing tu tak buat betul-betul. Kalau jointing yang dinding menegak ni kurang sikit, tapi jointing di bahagian yang melintang. Bahagian yang melintang, bila ada rekahan, bila hujan lebat, dia memang akan boleh masuk. Dan bila masuk, dia mengalir kot dalam dinding. Lepas tu dia mengalir daripada kita punya structure besi tu. Dia akan keluar lah. Belah dalam, dia tak semestinya keluar dekat tempat yang tiris tu tadi. Dia akan keluar mata-mata lah. Dia keluar bocor. Sedar-sedar lantai dah basah. So disebabkan tu lah aku kena buat balik. Dan disebabkan tu juga, sekarang ni aku beli 3 set staging second hand, yang mana memang aku gunakan untuk proses plaster balik jointing tu, dan aku jalan terus dengan cat. Mana aku buat satu row, aku settlekan dinding belah belakang dulu, aku buat plaster tu proper betul, 2-3 lapis, bagi betul-betul puas hati. Lepas tu sand, bagi licin betul-betul. Kemudian aku terus settlekan undercoat, primer cat, lepas tu dengan dia punya cat colour terus. Aku buat sekaligus. So sekarang ni aku dah tak ada nak rushing, sebab scaffolding sewa ke apa ke kan. So, memang dah scaffolding aku sendiri. So benda tu aku buat, katakan satu part tu aku ambil masa 2 minggu pun aku dah tak risau. Janji benda tu sikit-sikit aku buat kan. Lama-lama nanti siap lah insyaAllah. And at least aku tak adalah rushing nak buat tu, sebab scaffolding tu sewa. Dan satu lagi kesilapan pasal cement board juga, iaitu skru untuk lantai, untuk dinding ni. Setiap tepi tu kita kena skrukan setiap 6 inci. Setiap 6 inci satu skru. Kenapa penting setiap 6 inci kena skru? Sebab kalau macam kita pakai cement board yang nipis untuk dinding 6mm ataupun 9mm, memang dia akan ada juga tindak balas dengan suhu. Tak banyak, sikit. Kalau macam kita letak 3 skru je, menegak kita letak 3 skru je, dia akan ada intention untuk melengkung. Bila panas yang ekstrim, dia akan mengeleding. Aku tak tahu nak cakap bahasa KL dia apa kan. Tapi kalau Pahang dia panggil mengeleding benda tu. Dia macam terjongkit sikit. Jadinya kita kena letak skru tu setiap 6 cm. Jadi yang tu aku tahu. So dinding tak ada masalah. Masalah aku dekat lantai. Aku buat kesimpulan, lantai ni sebab dia letak melintang, kita pijak. Jadi sepatutnya tak perlulah skru banyak kan. Kita skru tu ala sekadar dia tak bergerak je lah kan. Sebab beban dia ke bawah. Dia kalau dinding ni kita takut dia terjatuh ke, tergempap kita ke apa kan. Macam lantai ni, kita memang pijak dia. Beban dia memang ke bawah. So aku assume kita tak perlulah nak skru banyak-banyak. Itu kesilapan dia. Kesilapan bagi lantai. Bila skru tak banyak, sebenarnya benda tu yang membuatkan lantai tu jadi bising bila kita pijak. Sebab lantai cement board ni, banyak yang tanya aku, lantai cement board ni bising tak? Kalau pijak tu macam rumah kampung tak? Maksud dia rumah kampung tu macam rumah papan lah kot. Rumah papan lama-lama kan, kalau ada orang berjalan kat atas tu, kita duduk bawah rumah ke apa ke, kita dengar bunyi kedung pijak lantai kan. Actually, rumah cement board, kalau ada bunyi macam tu, bermakna korang punya skru tak cukup. Skru lantai korang, dia terlalu jarak-jarak. Sebab kalau korang lantai tu, korang skrukan proper, sama kau buat macam dindingnya, setiap 6 inci ke, ataupun korang mungkin kurangkan sikit, jadikan setiap 10 inci ke, acceptable lagi lah. Janji, banyak skru yang kau pegang daripada cement board tu dengan galang lantai. Jadinya, bila kita pijak dekat atas tu, dia tak ada lagaan tu tau. Dia tak berlaga antara lantai, katakan ni dia punya
tulang rantai tu, ni cement board, dia bila dia belaga tu yang bunyi bising tu, yang bunyi gedung tu. Kalau benda ni betul-betul rapat, solid, kita pijak dekat atas tu, sebenarnya tak ada bunyi pun. Bukanlah tak ada bunyi, tapi macam tak bising, bunyi dia tak bising. Dia bila bising tadi, bunyi tu tadi sebenarnya bukan bunyi kita pijak atas lantai cement board tu. Kena faham yang tu. Bunyi tu bila cement board tu dia ketuk besi hollow bawah dia tu. Sebab bila mungkin dia renggang sikit, sebab kita skru tu jarak, dia ada ruang sikit. Bila kita pijak tu dia ketuk besi tu. Dia belaga ketung. Benda tu yang menghasilkan bunyi tu tadi. Kalau kita skru benda tu betul-betul rapat, bunyi tak ada. Kesilapan aku tu lah. Ada lantai yang aku rajin, aku skru rapat. Ada yang aku skru jarak-jarak kan. So ada bahagian-bahagian lantai aku yang kalau jalan dia ada bunyi sikit. Ada yang certain bahagian yang tak ada bunyi. Mata tangga tu dia cement board tu kecil-kecil. Memang kita skru satu-satu banyak-banyak kan. So tangga aku memang tak ada bunyi. Memang okey je. Tapi kalau untuk lantai koridor ke apa, ada certain part tu memang kita pijak tu dia ada bunyi sikit. That means macam lantai tu skru dia tak cukup lah. Aku nak skru balik, vinyl dah pasang belah atas kan. Jadi macam kalau nak buka balik vinyl, nak skru, leceh lah, bercinta lah nak buat kan. Tapi aku rasa benda tu acceptable lah. Ada bunyi sikit-sikit here and there tu okey lah. Tak adalah sampai mengganggu ketenteraman orang ke apa ke kan. Okey je. Cuma aku cerita ni macam tajuk video ni, kesilapan-kesilapan yang aku buat. Yang aku harap korang bila buat nanti, korang tak ulangi kesilapan aku yang lama. Tu je. Jadi bila korang dah tahu macam ni, nanti korang nak pasang lantai cement board, korang pasanglah skru rapat-rapat. Jadi tak adalah bunyi tu kan. Kemudian berkaitan dengan lantai juga, aku plaster sambungan tu pakai fiber tape. Lepas tu aku plaster pakai Sika wall juga. Benda tu sebenarnya sebab aku dah tahu aku nak pakai vinyl. Tak kira lah sama ada vinyl ke kapet ke apa ke kan. Kita tahu lantai tu kita tak akan pakai raw macam tu. Kita akan buat finishing belah atas. Bila kita ada buat finishing belah atas, sepatutnya jointing tu kita tak payah skim pun. Kita tak payah plaster pun. Bila kita plaster, dia akan ada benjolan lah sikit dekat bahagian yang kita sambung tu. Jadi bila kita nak pasang vinyl, dia jadi tak cantik lah. Dia ada benjol sikit kat situ kan. Kemudian kalau nak softkan tu, ada dua cara. Sama ada nak leveling balik, pakai bancuhan macam akrilik ke apa ke. Ada bancuhan, memang bancuhan untuk leveling lantai kan. Yang kita bancuh cair, lepas tu kita curah, lepas tu tarik dengan squeegee tu. Itu salah satu cara yang mana melibatkan kos lah. Dah tak pasal-pasal ada kos tambahan lah kalau buat cara macam tu. Dan satu lagi, kikis balik lah. So aku ambil option yang kedua. Aku terpaksa kikis balik jointing yang aku dah tampal tu. Baru kita letak vinyl tu, dia akan jadi flat. So ni pun dah jadi kerja 2 kali. Jadi kerja yang sia-sia lah. Lagi satu, bila kita plaster macam tu, tambah pula dengan skru lantai tu, kita buat jarak-jarak. Bila kita jalan tu, dia ada gegaran, dia ada vibration sikit. Lama-lama sambungan plaster tu, dia akan crack juga. Dia akan berabuk. So by right, kita tak perlu pun. Nak vinyl, finishing vinyl je atas tu. Mana biar raw je sambungan tu. Sebab setakat untuk lantai bilik, lantai koridor, lantai office apa semua. Kita bukan nak curah air pun. Kita bukan nak basuh curah air kan. Sampai kita nakkan waterproof untuk air tak menitik ke bawah. Air pun tak ada tumpah. Sampai bertakung macam tu. Jadi macam bila kita apply vinyl kat atas tu, takkan bocor sampai ke bawah jugalah. Sebab unless kalau lantai tu lantai bilik air. Lantai bilik air betul lah kita kena treatment betul-betul. Waterproofing, kita kena buat plaster proper punya untuk supaya dia tak leaking ke bahagian bawah. Lepas tu, apa lagi? Gutter. Gutter. Sekarang ni kan musim hujan kan. Musim hujan, musim tengkujuh ni. Katanya nak sampai hujung bulan 3. Tak tahulah. Tapi sekarang ni Alhamdulillah sikit lah. Kalau dekat bahagian Pantai Timur ni, belah-belah Pahang ni,
Dia tak adalah berturut-turut sampai seminggu hujan tak berhenti-henti. Kadang-kadang dia ada 3 hari waktu cerah, lepas tu dia akan hujan balik 2-3 hari. Lepas tu dia cerah balik, dia dah macam on off macam tu lah. Satu lagi yang berkaitan dengan isu hujannya itu, air leaking dalam rumah aku yang asalnya aku tak dapat nak trace bocor dia tu daripada mana. Aku ingatkan daripada dia masuk daripada celahan dinding yang aku plaster lama ke. Tapi bila aku dah plaster balik, aku dah buat 2-3 lapis plaster dinding, plaster sambungan tu aku dah buat 2-3 layer pun still bocor lagi, still ada leaking lagi kat belah dalam. Aku dah pening lah fikir. Lepas tu aku ingatkan dekat bahagian bumbung aku, yang sambungan bumbung tu ada masalah kat situ ke, sama ada silikon dia dah merekah ke apa ke kan. Dan aku tampal dengan yang bitumen tape tu, flash tape yang tampal bumbung tu. Aku tampal sepanjang-panjang sambungan zinc tu, aku tutup balik, still bocor juga. Aku dah sampai tahap macam apa punca ni kan. Last rupanya daripada gutter. So satu lagi probability dia, kemungkinan kenapa leaking kat bahagian bawah tu adalah daripada gutter ni. Sebab untuk bahagian tutup ni atas tu memang kita dah seal dengan waterproofing tape. Lepas tu dia punya zinc ni pun memang dah makan dekat 4 longkang atap ni. So kalau macam air termasuk kat situ pun still ada lagi 3 longkang kat dalam tu. So dia tak akan leaking daripada sini punya. Sebab gutter ni hari tu, dekat dia bahagian dia punya penyambung tu, kita just letak silikon macam tu je. Silikon tu pun silikon yang biasa tu, concrete grey yang Sika tu. Kita pun tak ada sapu dengan waterproofing punya paint ke apa ke. Jadi mungkin bila hari panas benda tu merekah, especially dekat bahagian sambungan dia lah. Sambungan dia yang duduk kat dalam ni. Nak tak nak kita kena buka dulu ni, sebab dia punya pangkal dia tu duduk kat dalam tu. Sini pun nanti kita terpaksa kuat sikit lah. Dan aku punya solution sekarang ni, kita just sapu dengan Pantene T200H ni lah. Tu kita dah cat satu layer dengan waterproof paint. Nanti biar dia tunggu kering dulu, baru kita buat second layer pula. Lepas tu nanti yang ni kita tutup balik lah. So yang ni nanti kita tutup balik, lepas tu tampal balik dengan waterproofing tape tu. Sebab gutter yang kita orang buat itu, kita buat custom. Kita orang buat zinc yang dilipat kan, ikut saiz yang kita orang nak tu. Cuma masalah dekat bahagian tutup belakang gutter tu, yang skeping belakang gutter tu, yang kita lipat, kita dah rebate kan. Jadi tepi tu itu memang kita orang letak silikon. Silikon tu bila panas, lama-lama dia akan crack. Bila crack tu dia musim hujan dia jadi ni lah. Dia akan ada jadi macam lubang jarum ke. Satu lagi, air tak sempat turun sebab bila time hujan yang terlampau lebat, bumbung aku yang rumah asal tu, air memang banyak turun masuk ke dalam gutter. Kemudian aku punya salur gutter tu aku pakai angle yang 90 degree. So bila 90 degree, dia macam daripada lubang tu nak pergi turun ke bawah tu, dia macam sesak sikit kat situ, dia sebu kat situ. Dia di bottleneck. Jadinya air turun tu tak cukup laju untuk nak tampung air baru masuk. Jadinya dia ada limpahan kat belah dalam. Masalahnya gutter tu bila dia melimpah ke belah dalam, dia akan jatuh ke bawah aku punya besi beam yang rumah dalam tu. Dan bila dia jatuh dekat besi beam tu, dia akan mengalir ikut besi beam tu. Kemudian dia akan menitik dekat bahagian-bahagian lain yang ada besi topang yang sambung ke dinding asal. Jadi ni sebenarnya bocor dia bukan daripada situ. Bukan daripada besi yang mengalir tu.
bocor dia kat tempat lain. Sebab dia dah mengalir ikut besi tu, kita pun dah tak tahu punca dia kat mana. Rupanya punca dia daripada gutter tu. So, tu pun kesilapan dia. So, apa yang aku buat, aku just tukarkan salo pipe tu jadi 45 degree punya angle supaya air daripada gutter tu lagi laju turun. Dan dalam masa yang sama, setiap bucu jointing pada gutter tu aku sapu balik waterproofing yang jenis cat punya, yang jenis cair punya tu. Sapu, lepas tu biarkan kering, buat 2-3 layer, dan baru setiap bahagian sambungan tu dia okey balik. Kadang-kadang benda tu kita terlepas pandang sebab kita rasa macam asal bocor je bumbung, asal bocor je dinding ke apa ke kan. Kali rupanya gutter. Dan apa lagi? Yang terakhir lah kot. Yang terakhir, kalau korang guna portable tools, sebab kalau buat rumah dengan cement board ni, kita memang akan banyak guna portable tool, especially impact driver kita akan pakai punya. Jadinya kalau macam nak kerja kita tak terganggu, at least kena ada spare battery setiap power tool yang kita guna. Kalau katakan mesin rebate ataupun mesin drill ataupun mixer ke apa ke, make sure ada spare battery yang mana masa kita tengah gunakan bateri nombor 1, bateri nombor 2 tengah charging. Sebabnya bila kita habis je bateri, kita boleh tu replace, boleh sambung, yang ni charge balik. Jadi kerja kita tak terganggu kat situ. Sebab nak charge bateri power tool ni ambil masa kat. Paling tak sejam, 2 jam kan. Jadi macam, katakanlah benda tu, kalau heavy usage punya impact driver, biasa aku banyak skru untuk dinding apa semua. Katakanlah 3 jam. 3 jam dah habis. Lepas tu kita nak tunggu pula 1 jam ataupun 2 jam untuk nak tunggu dia bateri full, lepas tu baru nak sambung kerja balik. Dia jadi macam potong lah. Kita tengah ada semangat untuk nak buat benda tu kan. Tiba-tiba kena stop. Bila dah stop tu nanti nak sambung balik dah payah dah. Dah cinta lah kan. Jadinya kalau macam kita ada spare bateri, bila kita gunakan certain power tool tu, masa kita guna bateri yang first tu, bateri yang second dah standby dah. So bila kita replace tu, kerja kita tak tersangkut. Jadi kita boleh sambung terus. Tu je lah kot. Ini pun dah panjang lah ni kan. Video panjang-panjang kan, takut tak ada orang nak tengok Okay, untuk next video nanti aku cadang nak buat satu rangkuman tanggapan orang tentang cement board ni. Aku nak rangkumkan antara mitos-mitos pasal cement board ni lah. Contohnya macam beberapa isu yang aku pernah sentuh juga dalam video sebelum-sebelum ni. Bagi contoh pasal rumah cement board ni, isu haba kan, panas ke sejuk ke, ataupun betul ke dia tak tahan kena air kan. Lepas tu ada tanggapan yang katakan dinding tak soundproof kalau tak letak rock wool ke, tak letak apa dipanggil diffuser ke apa kan untuk dinding. Orang kata macam bila bercakap dalam bilik, orang luar boleh dengar semua kan. Sekali lah macam isu lantai, ya ke pakai cement board ni lantai bising kan. Macam tadi aku dah macam tadi yang aku ada sentuh sikit kan. Dan betul ke dinding cement board ni tak boleh nak letak gantungan kan, tak boleh nak letak rak, tak boleh nak gantung rak, tak boleh nak pasang aircon, tak boleh nak gantung kipas ke apa ke kan. Benda-benda ni nanti aku akan buat satu video khas pula. So, supaya korang tak terlepas untuk video yang akan datang, aku harap korang boleh like and subscribe video ni dan klik dekat butang notification tu supaya nanti bila aku upload video yang baru tu, korang akan dapat notification. Dan aku nak beritahu juga, YouTube sebenarnya dia ada fungsi special thanks tau. Kalau korang perasan, dekat bawah video bar ni, dia ada yang gambar ringgit, gambar love tu. Yang tu sebenarnya, kalau korang klik kat situ, korang bolehlah belanja aku air jagung ke kan, RM6. Tapi buat masa ni, aku rasa seorang pun tak ada lagi yang klik butang special thank tu. Padahal dah lama dah function tu ada kat situ kan. So kalau macam korang nak jadi orang yang pertama klik special thank kat aku, try lah. So barulah aku macam adalah motivasi sikit kan nak produce video-video lain pula kan. Kalau tak dia jadi lemau kat. Nak harapkan
payment daripada advertisement channel busuk macam aku ni bukan banyak. Sebulan nak dapat RM200 pun payah. So harapkan korang je lah. Itu pun ramai yang tengok video tapi subscribe pun tak. Ni pun satu juga. Orang support sikit, bagi aku ada semangat sikit. At least aku nampak, oh hari ni bertambah 2 orang lah subscriber kan. So jadi semangat sikit. Baru lah nak buat video lain kan. Okey lah. Itu je untuk video kita kali ni. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Didik Adi. Assalamualaikum. Terima kasih sekali-sekali korang-korang yang mana sudi hadir. Terima kasih.